Ya, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Anda sedang bertemu kami bahagian ini. Sini ada cerita untuk edisi 1 Jun 2026 bersama dengan saya Jovini Jim. Dan juga saya Roy Rafiq Hashim. Apa khabar anda semuanya di rumah? Terima kasih terus bersama kami dalam Kami bahagian ini. Sini ada cerita. Apa khabar Jovi? Kabar baik Roy, apa khabar? Alhamdulillah, macam sibuk bulan 5. Sibuk untuk bulan 5. Jadi kita masih lagi mencari ruang untuk bernafas. Kita telah pun melangkah di bulan Jun. 6 bulan lagi kita melangkah ke tahun baru pula. Laju betul. Jangan kira bulan untuk pengakhiran tahun 2026, masih awal lagi Jovi, masih pertengahan, tapi semangat. Ya, tapi apapun pastinya ketika ini kita meraihkan kemenangan untuk ngadau kita. Betul. Akhirnya terjawab sudah persoalan siapakah yang bakal menduduki takhta untuk ngadau 2026 telah pun terjawab. Jadi kita ingin ucapkan tahniah kepada Unduk Ngadau 2026 selamat menjalankan ataupun menggalas tanggungjawab yang baharu ini untuk tempoh setahun ini. Betul. Semoga terus meneruskan legasi ini dengan penuh orang bilang budaya dan juga kesopanan sebagai seorang Unduk Ngadau ni kan. Pastikan itu satu tanggungjawab yang besar untuk Sabah secara khususnya. Betul. Dan pastinya ini akan membawa nama Sabah ke peringkat antarabangsa lagi. Betul. Tempat ketiga, pertandingan akhir Unduk Ngadau Kaamatan peringkat negeri Sabah 2026 ialah Unduk Ngadau yang mewakili daerah Matunggung. Tinggal 2 lagi persoalan belum terjawab. Wow. Pemenang Naib Johana Unduk Ngadau Kaamatan peringkat negeri Sabah 2026. Dan hadirin sekalian, sambutlah lambaian Unduk Ngadau Kaamatan. Juara Unduk Ngadau Kaamatan Negeri Sabah 2026 jatuh kepada Unduk Ngadau Daerah Papar. Sri Panglima Datuk Haja Farida binti Haji Tusin. Unduk Ngadau 2026 oleh mantan Unduk Ngadau 2025 Tati Atiti Yati Robert. Dirgahayu Tuanku merapat sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sepenuh sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku. Baiklah, untuk waktu ini juga Roy, kita ingin kongsikan kepada semua penonton dan juga peringatan kita bersama untuk sentiasa menjaga pertuturan ketika berada di tempat kerja. Ya, itu melambangkan kepribadian kita sebenarnya. Bukan di tempat kerja saja, di kehidupan harian kita, tapi kita khususkan pada hari ini di tempat kerja. Cakap baik-baik di tempat kerja, persekitaran kerja yang sihat bermula dengan komunikasi yang baik dan penuh hormat, menjaga kesihatan mental bukan kelemahan tetapi keperluan. Betul, dan sikit kata-kata hikmah, lembut dalam bicara, kuat dalam hasil kerja. Itu haruslah dipupuk oleh setiap kita yang bekerja ini, terutama sekali apabila kita berada di dalam sebuah jabatan ataupun dalam tempat kerja sendirilah, untuk kita menjaga komunikasi, interaksi kita bersama sendiri kan, Roy? Dengan adanya komunikasi yang baik, Jovi, kita boleh meningkatkan lagi nilai kerja di tempat kerja kita tu, terutamanya yang ada organisasi dalam kerja tu kan. Betul. Dengan komunikasi yang baik tu, kita boleh mewujudkan keharmonian di tempat kerja tu.
Dan seterusnya kita ingin kongsikan pula sedikit panduan untuk semua mungkin ketika berada dalam keadaan panik mungkin tidak tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan apabila kita mengalami kecemasan. Macam Jovi ni kan? Ya, dan kita kongsikan bukan wanita saja sebenarnya Roy, semua sekali ya. Jika berlaku kecemasan di lebuh raya, apa yang harus kita lakukan adalah kita berhenti di lorong kecemasan dan jangan lupa untuk nyalakan lampu kecemasan, juga gunakan segitiga kecemasan dan ikut jarak ditetapkan yang kebiasaannya 45 meter. Dan kita pastikan kita berada di tempat yang selamat sebelum kita tiba dan juga jangan lupa terus mendapatkan bantuan, beritahu di manakah lokasi kita berada dan apa masalah kenderaan yang kita hadapi. Ini sangat penting, tip yang sangat penting sebenarnya. Dan satu lagi sebenarnya kita pastikan kita maklumkan kepada ahli keluarga kita, terutamanya pada ketika waktu malam kan. Apapun kepada anda di luar sana, jaga kesihatan, jaga pemanduan anda, pandu cermat, jiwa selamat. Betul. Baiklah, kita ingin ketahui apakah antara pengesahan menarik untuk kali ini? Sama-sama kita saksikan. Baik, kembali bersama anda dalam kami Ini Sini Ada Cerita. Seperti biasa, anda boleh ikuti kami di media sosial kami seperti tertera di kaca televisyen anda, Facebook, TikTok, Instagram dan juga RTM Klik untuk mengikuti perkembangan terkini kami. Itu dia antara pengisian menarik juga untuk kita kongsikan, Roy, dan juga kepada anda semua yang tidak tahu sebenarnya kita ada siaran ulangan KBI setiap hari Khamis pada pukul 3.30 petang menerusi saluran RTM TV OK. Jadi jangan lupa, kalau mungkin terlepas di awal siaran kita ini, boleh menonton sebenarnya untuk siaran ulangannya pada hari Khamis ini di TV OK. Okey, jangan lupa hari Khamis ini. Baik, ini kami mau bawa anda kepada segmen 3S Sabah Sana Sini. Baru-baru ini program 80 menu Sabahan. Sangat menarik, Jovi. Wah, Roy ada datang sendiri? Saya ada di sana. Ada makan banyak. Ada makan-makan. Wah, ada makan-makan. Tapi jadi apapun, kita saksikan dulu bingkisan ini telah tersedia untuk anda. Bersempena sambutan ulang tahun Hari RTM yang ke-80, RTM Sabah menerusi Radio Sabah VFM telah menganjurkan program 80 menu Sabahan. Program yang diadakan di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu ini menampilkan 80 jenis hidangan daripada pelbagai etnik di Sabah. Antara menu disajikan termasuk hidangan tradisional yang sinonim dengan masyarakat tempatan serta beberapa menu unik yang jarang ditemui. Penganjuran program 80 menu Sabahan ini bukan sahaja mengetengahkan keunikan makanan tradisional negeri ini, malah menjadi platform penting dalam memelihara warisan budaya serta memperkukuh identiti masyarakat pelbagai kaum di Sabah. Antara menu yang disajikan ialah hidangan tradisional daripada etnik Tidung, Kedayan, Bisaya, Dusun serta beberapa etnik lain di Sabah. Ini adalah sayur tumis bandali, salah satu daripada menu suku kaum Bisaya yang jarang-jarang kita temui. Anak-anak muda sekarang ini pun tidak kenal sayur ini, tapi kalau ingin mencoba, datanglah ke sini.
Setiap hidangan yang diketengahkan mempunyai keunikan tersendiri, sama ada dari segi cara penyediaan maupun cita rasanya. Namun keenakannya sememangnya tidak dapat dinafikan. Ini adalah sayur tutan daripada etnik dusun Moroso Banar. Orang ramai tidak melepaskan peluang untuk mengetahui serta bertanyakan tentang menu tradisional yang disediakan oleh setiap etnik. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Yang Berhormat Datuk Jamawi Jaafar serta Pembantu Menteri Yang Berhormat Datuk Haji Ruslan Muharram antara tetamu kenamaan yang hadir memeriahkan program tersebut. Pengarah penyiaran Sabah yang berusaha Muhammad Yusni Muhammad Ali turut menyampaikan ucapan alu-aluan kepada para tetamu dan orang ramai yang hadir. Majlis kemudian diteruskan dengan perasmian program 80 menu Sabahan oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi. Datuk Jamawi turut menyaksikan penyampaian sijil penghargaan oleh pengarah penyiaran Sabah kepada para penaja, rakan strategik serta individu dan agensi yang terlibat dalam menjayakan penganjuran program 80 menu Sabahan. Seterusnya, Datuk Jamawi bersama pengarah penyiaran Sabah serta para div jemputan berkesempatan meninjau ruang pameran 80 menu Sabahan sambil merasai sendiri hidangan istimewa yang telah disediakan. Sebagai simbolik sambutan ulang tahun RTM ke-80, seramai 8 personaliti RTM mempersembahkan 8 hidangan tradisional sambil mengenakan busana etnik yang diwakili masing-masing. Majlis turut diserikan dengan persembahan nyanyian daripada Syarin Ahmad Sapri. Bagi pihak Kementerian Pertanian, Perikanan dan Makanan menyokong penuh program ini kerana semua produk yang dipamerkan adalah hasil daripada pertanian, perikanan dan juga peternakan. Jadi inilah simbiosis kita di antara kementerian dan juga pihak RTM di dalam menyokong sambutan 80 tahun ulang tahun penubuhan RTM. Semoga usaha RTM dalam memartabatkan kepelbagaian menu etnik di Sabah ini akan terus diperkasa dan mendapat sambutan menggalakkan daripada masyarakat. Bukan sekadar untuk menikmati keenakan hidangan, malah sebagai wadah untuk lebih mengenali serta menghargai keunikan setiap etnik yang ada. Wah, itu dia kemeriahannya 80 menu Sabahan. Wah, kalau satu orang yang datang makan di sana memang tidak cukup. Kalau dari pagi sampai malam dia datang tu Roy, mungkin dalam saya sangsi juga. Dia boleh kasih habis kata 80 menu. Terlalu banyak Jovi. Terlalu banyak kan. Ya. Rabang mata memilih sebenarnya. Tapi itu apa yang saya nampak ketika itu adalah sangat menarik dan saya dapat juga rasa, saya tidak dapat rasa semualah. Ya. Tapi separuh dapat rasa makanan tu dan baru saya tahu ada juga kebanyakan di Sabah kita ni kan, makanan kita terhasil daripada apa yang kita ada di sini iaitu pertanian kita. Dari segi pertanian lah. Jadi kepada anda semua yang mungkin teringin sebenarnya untuk mengetahui lebih, semoga program ini akan diteruskan lagi pada masa-masa akan datang. Baiklah Roy, kita banyak lagi perkongsian untuk mereka semua ni. Anda semua yang sedang menyaksikan kami, apa kata kita untuk waktu ini kita berhenti rehat seketika dan jangan lupa untuk terus bersama dengan kami selepas ini.
Sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 2026, pelbagai acara rasmi diadakan sepanjang sambutan. Seluruh rakyat Malaysia merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku. Baik, kembali bersama anda dalam Kami Baik Ini. Sini ada cerita seperti biasa. Anda boleh ikuti kami di media sosial kami, di Facebook seperti tertera di kaca televisyen anda. Untuk scan saja QR code yang tertera di kaca televisyen anda. Tidak lupa juga Instagram. Kami selalu update gambar-gambar yang terkini untuk anda. Anda boleh ikuti Instagram kami. Mudah saja. Scan saja QR code yang tertera di kaca televisyen anda. Dan ini Rafiq mau mengajak anda di luar sana ni. Ada satu sketsa yang kami telah sediakan untuk anda sempena dengan musim cuti yang panjang ini balik kampung. Apa ceritanya, kita saksikan dahulu. Cuti-cuti sekolah nih Pak, siapa kan balik kampung. Kalau di bandar, busy betul. Itulah Bapak suruh kau balik kampung selalu. Kau tengok, di kampung ini ada kehijau-hijauan, ada pokok bobohan yang Bapak sudah tanam dari dulu. Best kan? Besok. Kau tengok si Rosa, macam mana dia sibuk? Rosa? Ya. Dia di luar negara, tetap juga balik. Siapa Rosa di kampung? Siok, tiada di island tiada masuknya. Dia pun dari island. Macam mana sibuk di bandar kah, di luar negara kah? Tengok macam bapak balik ke kampung. Jadi jangan lupa kita punya tempat asal-usul kita. Oke? Oke lah, nanti Bapak send saja location lah, kan? Send location? Astaga. Bapak mau kau betul-betul, jangan selalu bilang tidak dapat balik. Kalau boleh ingat betul-betul kampung kita. Nanti Bapak tua susah sudah nih. Yalah Pak. Siapa lah mau jaga kampung kita nih? Betul ya? Tapi bukan setiap hari dah. Bapak paham juga, sibuk-sibuk. Tapi pesta-pesta mesti balik. Oh boleh. Oke. Enjoy ke tidak di kampung? Enjoy betul. Rosa enjoy? Enjoy betul. Bapak pun gembira. Kita mesti bersyukur dapat lihat suasana di kampung. Tengok tuh burung-burung. Itu dia sketsa yang tersedia untuk anda semasa tadi balik kampung. Pada anda yang merantau jauh ke kota, tu kan baliklah ke kampung untuk menjenguk saudara mara, keluarga dan keindahan kampung anda itu sendiri. Apapun kita saksikan dulu respon rakan kita di Facebook ini mengenai balik kampung. Iaitu kita ada juga rakan kita Yvonne Iman Rashida. Dengar bunyi-bunyi burung instead if bunyi kereta kalau di kampung bilang dia paling siok dan dapat makan masakan si Ina. Terus macam mau anda mau balik keke. Betul tu. Dan juga kita ada Erika bilang dia kalau ada masa cuti ialah pulang kampung. Biar kasih meriah, ibu bapa pun gembira jumpa saudara mara semua. Betul. Kalau Rafi sendiri pun rindu mau balik kampung walaupun dekat. Baik, dalam segmen Jawab Dulu kita akan bersama tetamu istimewa pada petang ini. Apapun saya akan serahkan kepada Jovi sebentar saya lagi dalam segmen Jawab Dulu. Pemenang Randawi Tabantang Jabatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Tuan-tuan dan puan-puan, dimenangi oleh peserta yang mewakili daerah Nabawa.
istimewanya dan secara eksklusifnya, terimalah Randawi Tabantang 2026 Totu Denali Daud dari Nabawan. Oh, kita sangat bertuah hari ini, Roy. Kita bersama-sama dengan juara RTK 2026. Silakan duduk. Okey, terima kasih. Okey, ataupun lebih mesra dipanggil sebagai Nel kan? Betul. Okey, Nel, ini dia. Mungkin boleh lambai-lambai dulu, Nel. Ini adalah kemenangan dari Nabawan. Ini kita perkenalkan kepada semua. RTK 2026 ada bersama dengan kita, Roy. Wow, tengok siga dia, siga kemenangan ini dipanggil sebagai the guiding ember. Okey, sebelum lagi orang bilang bawa pula perasaan tu kan. Okey, kita mau tanya dulu perasaan si Nel ini setelah dinobatkan sebagai juara RTK 2026. Apa perasaan Nel waktu tu? Perasaan saya tidak percaya, rasa bersyukur dan juga gembira. Wah, 3 in 1 terus satu kali. Tapi sebelum saya rasa gembira, tidak percaya itu paling kuat dia punya perasaan. Tidak percaya itu berapa lama tidak percaya itu? Berapa tempo lama bertahan di dalam hati Nel waktu itu setelah diumumkan? Macam satu malam tu memang tidak percaya. Tidak dapat tidur terus. Betul, tidak dapat tidur satu malam. Susah. Susah mau tidur. Betul. Tapi inilah hakikat dia. Inilah juara RTK anda yang 2026 ini. Jadi tahniah kita ucapkan mewakili Nabawan. Walaupun perasaan tidak percaya itu lebih kuat, tentu sekali keluarga yang meraihkan, semua kawan-kawan, peminat-peminat Nel waktu itu memang cukup bergembira dengan kemenangan Nel. Semua orang bilang, Nabawan menang. Betul-betul Nabawan menangkan. Okey, kalau Nel boleh kasih kongsi dengan kita lah. Kerana kita tahu untuk RTK Peringkat Negeri Sabah 2026 ini kan sebenarnya kamu sudah bermula lebih awal lagi pendaftaran dia. Jadi kalau bagi Nel sendiri, apa cabaran yang paling terbesar untuk menyertai pertandingan seumpama ini? Cabaran utama yaitu persiapan. Ya, sebagai peserta RTK, tidak kira dari peringkat daerah ataupun peringkat negeri, persiapan dari segi mental dan fizikal itulah yang sangat bagi saya sangat mencabar. Contohnya kalau dari segi fizikal itu sesi latihan, begitu persembahan dan banyak lagi lah dari segi persiapan busana semua. Dan untuk segi mental pula, ya bahasa ibunda, cara bercakap, begitu semua. Jadi itulah cabaran utama bagi saya. Okey, itu cabaran terbesar. Tapi bila saya tengok Nel ni kan, saya rasa macam Nel masih lagi, betulkah saya pemenang RTK ni begitu kan? Ya. Masih lagi rasa macam yang masih tidak percaya. Betul. Saya dapat nampak daripada diri Nel sendiri, ialah baru beberapa hari, saya rasa belum sampai seminggu kemenangan ini Nel sebagai RTK Negeri Sabah 2026 ini. Tapi ini dia Nel. Okey, kalau macam Nel boleh kongsikan jugalah, kalau kita tengok rata-rata semua yang menonton dan berada di Dewan KDC pada waktu itu melihat persembahan Nel di atas pentas memang sangat mengagumkan sekali. Macam mana Nel mengatasi gemuruh dan macam mana Nel membawa diri Nel di atas pentas itu sehingga nampak semua orang bilang wah aura Nel ni memang sangat kuat. Bagi saya time itu memang mindset lah, mindset. Saya rasa bukan saya saja tapi semua peserta pun dorang ada pemikiran yang sama, yaitu kena buat yang terbaik sebab itu adalah hari kemuncak. Dan time itu sejujurnya memang nervous. Lagi-lagi keluarga datang dari jauh untuk tengok kita, sefoto-sefoto lain. Jadi bagi saya tanamkan dalam pikiran dan diri saya kena buat yang terbaik, bukan untuk diri saya sendiri saja, tetapi untuk orang sekeliling yang support saya. Gitulah. Dari Nabawan turun semua pergi KK waktu tu? Kebanyakan semua turun. Ada yang plan last minute, pagi itu baru turun terus pergi KK. Jadi saya rasa macam gembira lah. Sedih pun ada. Tidak sia-sia dorang datang. Sedih pun ada juga. Rasa macam terharu lah tu kan waktu tu. Sangat terharu. Okey Nel, kita mau tahu juga lah sebab ialah Nel ni sebenarnya seorang penari juga. Banyak menyertai persembahan seni, tari, dan Nel juga sebenarnya sekarang ni masih merupakan penuntut ya di institusi pengajian ataupun di kampus Gaya kan ya? Iya, betul. Maksudnya kita punya bakal cikgu lah ni, mongingiak dia bilang kalau bahasa kita kan. Okey, untuk RTK ini difahamkan kamu perlu ada manifesto. Kalau Nel sendiri punya manifesto untuk RTK 2026 ni apa? Manifesto saya yang akan saya lakukan sepanjang setahun ini adalah pemerkasaan tarian tradisional dalam kalangan anak muda. Mungkin orang tertanya-tanya kenapa saya mau pilih tarian tradisional ini untuk manifesto saya, sebab bagi saya itu adalah jiwa saya dan sangat dekat dengan diri saya sebagai seorang penari. Ya, jadi
Dan kenapa kalangan anak muda? Sebab pendedahan awal untuk anak-anak muda lah, begitu bagi saya. Okey, satu manifesto yang sangat baik dan sangat rasanya paling mudah sebenarnya untuk mendekati generasi muda itu pemperkasaan tarian tradisional. Semoga lebih ramai lagi anak-anak muda ini berminat dan terus memperkasakan budaya kita juga. Tapi sebelum itu, Nel, kita ada persoalan daripada netizen juga. Roy? Ada persoalan ni dan Niel sudah bersedia untuk jawab soalan netizen ni sejak menjadi juara RTK 2026. Macam pertandingan pula balikan sudah jawab soalan. Ya, baik kita saksikan dulu spot yang telah tersedia untuk anda. Hai Totu, boleh gambarkan suasana keamatan dalam satu perkataan? Saya mau tanya, adakah media sosial membantu mempopularkan budaya tradisional? Baik, kelang dia Hai Totu. Boleh gambarkan suasana keamatan dalam satu perkataan. Soalan kedua tu bagaimana media sosial ni boleh membawa kita terutamanya artikel 2026 untuk memperkasa martabat di Sabah ni. Bukan alang-alang itu yang tanya soalan. Yang soalan pertama itu kita punya unduk ngadau peringkat negeri Sabah lagi tahun 2024 Helen Daniels. Okey, soalan pertama tu apa gambaran Dalam satu perkataan. dalam satu perkataan? Bagi saya meriah. Meriah, betul lah kan? Meriah, betul. Tahun Tempatan ni memanglah semua orang meriah, pelbagai apa tu orang bilang kaum kan turun sama untuk meraihkan keamatan. Okey, yang soalan kedua tadi? Mengenai media sosial, Betul. bagaimana? Bagi saya media sosial ni dia sangat membantu untuk perkenalkan budaya kita kepada orang-orang luar. Bukan saja di dalam Sabah ni tetapi di luar Sabah ataupun luar negara lah. Betul. Betul. Sebab bagi saya boleh bagi contoh yang macam Coragen. Coragen. Dia selalu promote makanan tradisi begitu. Jadi kita nampak di situ bukan orang kita saja nampak tu budaya-budaya makanan tradisi semua tu, tapi orang luar pun turut tahu juga gitu. Ya, saya setuju. Lebih-lebih lagi generasi muda kan, anak-anak muda macam Nel yang baru 19 tahun kan Nel? Betul, 19 tahun lagi. Baru 19 tahun. Itu langkah yang sangat baik sebenarnya untuk kita mempromosikan budaya lah kan. Tapi kita mau tengok juga orang dia tu generasi muda yang boleh membawa sebenarnya adakah mampu mempengaruhi orang untuk menonton seperti yang Nel cakapkan tadi lah antara contoh-contoh dia. Okey, berbalik kepada kemenangan RTK mewakili Nabawa untuk 2026 ni, macam mana? Nel sudah balik kampung belum? Belum lagi. Belum balik kampung lagi. Jadi kita mau tahu juga macam mana sebenarnya perasaan keluarga dan juga komuniti. Nel sempat bertanya kepada keluarga sebelum ini? Selepas saja pertandingan tu memang saya jumpa dengan family dan yang tidak dapat datang pun saya tanya juga sama dorang, ada chat apa semua. Dorang bilang dorang rasa bangga lah, rasa bangga dan ya banggalah, dorang terharu begitu sebab ini adalah kali pertama dorang bilang Nabawan. Jadi saya pun memang tidak sangka. Jadi sokongan, dorongan dorang dan doa-doa yang tidak pernah putus, dorang selalu iring saya lah dalam doa. Jadi itulah, saya pun tidak boleh cakap ya, doa mengiringi kejayaan atau betul. kemenangan Nel pada waktu itu. Dan saya rasa semua ini adalah tiket juara di atas juara lah. Jadi Nel adalah yang telah pun yang menjadi terbaik sebenarnya di antara yang terbaik. Tahniah kita ucapkan. Tapi kita mau tanya juga Nel lah, kalau bagi Nel sendiri, kerana kita tahu RTK ataupun Radawita Bantang Keamatan untuk tahun ini diangkat di peringkat yang lebih tinggi lagi, satu penganjuran yang sangat baik kita lihat di seluruh negeri Sabah dan mendapat liputan yang luas. Kalau Nel sendiri, apa makna pertandingan RTK ini di kalangan generasi muda, terutama sekali Totu-Totu semua? Bagi saya RTK ini dia bukan sekadar pertandingan ataupun gelaran, ya, tetapi pertandingan Radawita Bantang ini dia mencari seorang yang boleh, bukan seorang lah, bagi saya ke semua peserta yang sudah termasuk di peringkat daerah pun sebenarnya kira semualah, semua daerah ataupun negeri ini perlu mengangkat budaya lah, mencari orang yang boleh memperkenalkan budaya warisan yang diturunkan oleh nenek moyang kita kepada kita. Jadi menang atau kalah itu adalah adat pertandingan, tetapi bagi saya semua itu adalah pemenang.
Ya. Ini kita suka ni sebenarnya Roy, kerana kita punya artikel ni dia memang mantap jawapan dia kan. Ya, bakal cikgu kan. Bakal cikgu betul. Dan kita mau tanya juga kerana pakaian ini diperagakan oleh Nel pada waktu itu. Mungkin boleh kongsikan kepada kita, mungkin yang masih mau mengenali ataupun tidak kenal tentang pakaian tradisional yang diperagakan oleh Nel sewaktu pertandingan akhir artikel. Okey, mengenai dengan pakaian ataupun busana yang saya peragakan semasa pertandingan akhir Randawi Tabantang itu adalah pakaian dari suku kaum Murut Paluan. Nama pakaian itu Sampayau Puputul Ri Aki Babalayong. Itulah yang saya peragakan semasa pertandingan akhir. Macam ada kisah di sebalik pakaian yang diperagakan tu, Nel. Macam mana? Kerana kita tengok dari kepala dia lagi, macam itu berat tu kan? Ya, berat. Kalau anda boleh saksikan sebenarnya pakaian yang diperagakan, orang bilang dengan aksesoris yang penuh. Betul. Ya? Jadi cerita di sebalik pakaian saya itu, kan saya dah cakap itu Sampayau Puputul Ri Aki Babalayong. Si Aki Babalayong ini dia merupakan orang bilang pahlawan Murut. Dia bukan sahaja yang suka pergi berlawan orang bilang ataupun berperang, tetapi dia selalu masuk hutan. Okey. Dan mungkin orang nampak juga tubuh sana kenapa banyak macam tengkorak, kepala apa semua itu lambang hasil hutan ataupun hasil buruan yang Aki Babalayong dapat begitu. Jadi kalau ada 10 lah tu semua. 10 lah begitu. Yang kalau macam yang Nel pakai hari itu banyak ah? Hari itu Kena suruh kira lagi. kira banyak lah. Okey. Kira banyak juga lah. Okey, itu dia uniknya sebenarnya pertandingan artikel ini yang secara terperinci sebenarnya kan Nel. Dan kemenangan itu sebenarnya memang sudah diramal oleh ramai orang dan juga juri profesional yang membuat penjurian pada waktu itu. Tapi kita juga ingin kongsikan juga kepada anda semua keistimewaannya untuk artikel 2026 ini adalah dengan pemangkotaan siga yang diperagakan ini. Ini siga yang dipanggil sebagai The Guiding Ember. Jadi boleh Nel kongsikan macam mana perasaan setelah siga itu dipasangkan di kepala Nel kan, dengan cantik sekali ya, dengan ini dia kalau Nel boleh kongsikan kita, kerana kita tahu sebenarnya siga ini dibuat oleh mereka dengan tujuan yang tertentu. Untuk Nel sendiri, apa makna siga ini? Bagi saya memikul tanggungjawab yang besar. Memikul tanggungjawab yang besar bukan sekadar gelaran lah, tetapi menjalankan tanggungjawab sebagai seorang Randawi Tabantang bagi saya bukan setakat setahun, tetapi kalau boleh sepanjang Randawi Tabantang ini berlangsung, kenalah begitu. Kena jalankan. Nel, ada pesanan kepada anak-anak muda, terutama sekali dari kaum Kerizan Dusun sendiri untuk mempertabatkan budaya bagaimana? Pesanan kepada anak-anak. Kalau pesanan saya untuk semualah kaum di Sabah ini, bukan saja Kerizan Dusun Murut Rungus, tapi semualah. Sebaiknya kita sebagai anak-anak muda ataupun dalam kalangan belia ini, mari kita sama-sama memartabatkan, memperkasakan lagi budaya-budaya di Sabah ini. Bukan saja dari segi tarian, makanan tradisional, pakaian ataupun apa-apa, tapi kalau boleh semualah dari segi kita punya macam norma masyarakat kita di sini. Betul. Supaya orang luar tahu, oh Sabah begini, oh Sabah bagus begini. Jadi saya mau orang di luar sana memandang negeri Sabah ini bukan setakat negeri yang penuh ataupun kaya dengan tempat-tempat yang menarik ataupun budaya yang menarik, tetapi norma masyarakat di sini. Norma masyarakat. Okey, terima kasih kita ucapkan ya kepada juara Randawi Tabantang 2026, Dato' Danely Daud, dan kita doakan, kita bersama-sama Roy, kita doakan semoga perjalanan selama setahun ini sebagai RTK 2026 ini sentiasa diiringi dengan keadaan-keadaan yang baik, dengan doa-doa yang baik, dan macam Dato' Danely sendiri akan berjaya untuk melanjutkan ataupun membuat manifesto itu sewajarnya ya. Jadi kita doakan yang terbaik untuk kita punya juara RTK 2026. Terima kasih kita ucapkan. Jadi Roy,
Kita kan sekali lagi terima kasih daripada Rafiq sendiri untuk Nel. Semoga dengan anak muda sebegini dapat mempengaruhi lagi lah anak muda di Sabah yang banyak ni kan untuk tampil ke depan, tonjolkan bakat dan tingkatkan nilai kepribadian tu. Jadi kita akan berhenti rehat seketika, kembali semula selepas ini, jangan ke mana-mana. Letak di bahagian kucing ini dan di sini terdapat banyak tarikan termasuk juga gunung dan Ya, masih lagi bersama dengan Jovinia dan juga Roy. Dalam Kami Bah Ini Sini Ada Cerita. Untuk waktu ini kita ingin kongsikan kepada anda semua cara yang paling mudah sebenarnya ke laman sosial rasmi kami. Ini dia TikTok. Kalau tadi kita sudah kongsikan Facebook dan juga Instagram, jadi anda boleh imbas QR seperti yang tertera di kaca televisyen masing-masing. Seterusnya ke pautan RTM Klik pula untuk anda menikmati siaran RTM walau di mana juga anda berada secara percuma. Betul percuma. Kepada anda yang belum lagi muat RTM Klik di media aplikasi telefon bimbit anda dan juga iPad, anda boleh lunsuri dengan kata carian RTM KLIK. Betul-betul percuma. Hari ini Onsi Kau Tokoh kita bawakan seseorang boleh digelarkan juara sudah sekarang ni. Memang kan? Juara pun Roy. Tahun 2026 pastinya kita bawakan Johan Sugandoi 2026 Crystal N. Tahniah N kerana menjadi juara Sugandoi untuk 2026. Thank you. Memang saya tidak jangka memang dia akan menang. Diri saya sendiri pun tidak jangka. Sebenarnya terbalik. Saya memang sudah jangka dia akan menang. Astaga. Sebenarnya akan jangka dia akan menang. Saya sebenarnya tengok persembahan tu di media sosial kan, semua pun hebat-hebat. Tapi ini ada sesuatu yang menjadikan dia juara. Tapi apapun kita kupas dengan si N. Apapun N sebelum tu, tahniah. Apa perasaan N? sangat terkejut because saya tidak expect pun mau join Sugandoi this year. Iya, sangat baru untuk saya lah. Masih lagi terkejut sekarang? Masih. Actually, macam susah mau tidur. Akan juara negeri tu. Betul, juara negeri, dan sebenarnya bukan mudah untuk berada di tahap yang N ada sekarang ni, juara negeri melalui banyak tapisan sebelum ini, semifinal dan sebagainya. Kalau macam N sendiri, kalau dalam bidang nyanyian ni mungkin saya rasa ini bukan sesuatu yang baru kan. Tapi kalau dalam pertandingan Sugandoi ini adalah yang agak baru untuk N? Yes, because this is my second time join pertandingan. Okay. Dan first time Sugandoi daerah dan first time sampai state level. Oh, maksudnya dua kali ini adalah daerah dulu baru pergi negeri? Ya, betul. Oh, jadi selama ini tidak pernah join. This is my first time. Oh, itu dia. Kan? Rezeki itu kan? Betul. Tapi seperti biasalah cabaran yang dihadapi N sepanjang perjalanan Sugandoi 2026 ni. Pasti ada cabaran ya kan? Ya, mesti. Baju lah, suara lah, lagu lah. Betul. Kan? Preparation banyak dari segi vokal, persembahan atas pentas. Persiapan diri sendiri macam mana, ya. Jadi cabaran-cabaran yang N hadapi itu dari segi apa yang sebenarnya yang mungkin agak agak mencabar untuk N buat yang terbaik kah waktu itu dalam pemikiran? Apa cabaran-cabaran yang tertentu? Cabaran diri saya sendiri, because saya dipaksa join oleh family saya. Dan saya harus memaksa diri saya untuk join ini pertandingan. So mental preparation sangat-sangat like I have to be strong gitu untuk join. Ya, kalau sebenarnya bukan adalah ini adalah kita punya niat sendiri untuk ikutkan, tapi telah pun digunakan ayat paksa. Tapi macam mana selepas itu kasih neutral semua keadaan itu balik? Macam mana dari keluarga dulu paksa lepas N kena menghadapi, menang pula. Nak sangka kan juga menang di Dia berbeza, Jovi. Bila kita bersedia, mental kita bersedia. Betul. Bila dipaksa mental kita macam terkejut untuk menerima kejutan tu kan, macam mana N? Because dalam mindset saya tidak put pun yang saya akan menang gitu. Macam saya just join untuk kasih puas hati family saya, nampak saya atas stage. Okay, and that's it gitu. Tapi termenang gitu. And then sampai lagi state level,
termenang lagi gitu. Like for me itu termenang ya. And then nasib ada family and friends lah support saya untuk sampai sini. Wow, saya rasa perjalanan sangat mudah untuk Anne. So, sebenarnya dia ni memang juga merupakan terlibat di dalam industri seni suara juga, muzik. Anne adalah seorang penyanyi dan juga penulis lagu. Tidak asing lagi lah kan Anne. Tapi macam mana transisi Anne tu? Tiba-tiba join Unduk Ngadau. Kenapa Unduk Ngadau lagi ni kan? Boleh ada boleh package juga. juga. Ya. So maksudnya lepas ni kena paksa Anne ikut Unduk Ngadau pula kan? Okay. Dari join apa itu Sugandoi, sebelum ini memang sudah terlibat sepenuhnya dengan muzik. Lepas itu transisi itu kepada pertandingan nyanyian pula. Okay, before this saya memang orang cakap belakang tabir, bukan belakang tabir lah. Dia tidak dikenali sangat oleh orang. I mean my scene begitu. Jadi performance pun ada small group saja yang tengok, like small fans gitu. Tapi yang masuk pertandingan saja on stage sangat-sangat ramai yang support kan. Ya apa, selepas ni kau biasa sudah ni Anne. Itulah biasanya belakang tabir bila pergi ke depan ni kan dia macam kejutan sikit. Yeah. Tapi orang yang belakang tabir ni buat lagu dan boleh menyanyi sekali jadi juara ni, nyanyian dia ni masuk ke dalam hati kita. Betul. Saya suka lagu Madasi Simba kau nyanyi pada waktu malam itu. Kan saya tertarik. Wow, versi baru. Ya. Itu yang melekat di fikiran lah. Itu yang dan setiap frasa yang disebut tu macam sampai tahu ke dalam hati. Ya. Kalau kita boleh angkat CN ni lagi kan, Cik? Ya, silakan. Yalah, saya sendiri menyaksikan kerana memang itu adalah waktu yang saya peruntukkan untuk menonton Sugandoi. Saya adalah fan pertama ataupun fan utama untuk CN ini. Jadi bila saya nampak persembahan N ini yang saya rasa memang pemilihan juri sangat baik adalah N bukan saja mampu mengawal technicality dengan baik tapi juga dia boleh menguasai apa yang orang bilang yang perlu ada seorang penyanyi yang lengkap adalah emosi. Macam mana dia mau deliver ataupun menyakai lagu itu. Jadi itu yang poin yang paling utama untuk N lah. Tahniah N. Thank you. Dalam nyanyian ni kita kena macam pandai berlakon juga kan, emosi, pembawaan. Betul. Untuk penceritaan dia kan. Dalam lagu tu kan. Jadi kita mau tanya juga si Anne, untuk setiap lagu-lagu yang dipilih dipertandingkan itu, persiapan dari segi vokal macam mana, keutamaan Anne, vokal dan juga dari segi persembahan? Saya lebih mementingkan persediaan vokal. Actually, saya ambil kelas juga dengan beberapa guru muzik, guru vokal di Sabah. Persiapan atas pentas, penari yang sama saja, penari saya. Dan saya memang bawa identiti sendirilah. Like, dance contemporary is new to everyone kan, actually. I mean certain people lah. Iya. So itu adalah identiti saya lah sebelum saya masuk di pertandingan lagi. Okey. Kalau N sendiri apa genre yang N macam memang itulah N sebenarnya? Identity. Genre lagu. Pop folk and actually disco and jazz is also my forte lah. Iya. That's why kalau kamu perasan second song medley from disco, I transition to saya pun yes sudah kan. Ya betul. Waktu bila kita sebelum tahu keterjaan kau tu macam mana. Saya kawal-kawal saja ni kalau tidak nampak kan true color. Tapi sebenarnya betul untuk second performance ataupun persembahan kedua N juga di situ sangat bijak sebenarnya bila N menggunakan itulah kalau kita biasa mendengar muzik dan biasa melihat muzik sesuatu yang luar biasa sebenarnya apa yang dia lakukan untuk pusingan yang kedua itu. Transisi yang sangat bijak sekali. Okay. Apa N? Apapun N. Terima kasih banyak-banyak. Siapa macam Jovi juga. Zip mulut. Okey, media sosial ni sebenarnya orang mau ikut N ni macam mana? Ada fans sudah ni, ada peminat. I'm sorry to say, I don't have Facebook, I don't have TikTok, I only have Instagram. So boleh reach saya di sana. Perlu saya kasih tahu? Perlu silakan. Okay, ANNNNN 5N STP. Okey, itu dia. Dapatkah sudah tu semua? Mau ulang lagi? 5 kali N STP huruf kecil semuanya sambung. Okey, terakhir sekali lah harapan N dalam industri seni dan juga penyokong N, keluarga dan juga diri N sendiri dalam dunia seni nyanyian ni. Sugandoi ini 2026. Okey, pertama sekali saya mau berterima kasih kepada family saya, my friends, my partner, support saya dari sebelum sehingga sekarang, dan harapan saya untuk
sudah jadi juara Sugando ini, saya harap saya dapat membawa kelainan dalam industri musik Sabah. Okey, jadi kita terus menantikan apa lagi yang akan Anne lakukan selepas ini sebagai seorang juara Sugando untuk 2026. Setahun ini semoga akan membawa lebih berkat untuk Anne juga. Terutama sekali dalam banyak lagu kan. Banyak lagu dan do whatever you love to do like right now kan. Jadi itu adalah harapan dan doa kami. Terima kasih Anne bersama dengan kita dan tahniah sekali lagi. Okey, Anne akan menyampaikan sebuah lagu yang telah membawa kepada kejuaraan beliau pada Sugandoi Keamatan 2026 di akhir nanti. Jadi kita beri ruang kepada Anne. Tapi sebelum kita ada satu segmen lagi, Roy. Ya, kita ada kata KBI hari ini. Okey, apakah kata KBI-nya kita saksikan? Baiklah, kata KBI hari ini adalah kumut atau selimut yang membawa maksud kain yang agak tebal untuk menutupi tubuh, biasanya ketika tidur supaya tidak kesejukan. Dan penggunaan ayatnya adalah sejuknya masih ada kumut, boleh kasih panas badan. Ya. Begitu. Kalau saya teringat waktu saya masih kecil lagi, masa itu mendiang nenek saya masih ada lagi, Roy. Dia selalu akan cakap, okay, jangan lupa pakai kumut, sejuk ni. Ambil tu kumut, pakai sejuk. Dia selalu bagi nasihat begitulah. Kena pakai selimut. Jadi di sana perkataan kumut itu memang sering digunakan lah kalau KDMRS ni kan. Kadazan dusun ni Jadi baru hari ini saya tahu perkataan kumut itu selimut. Ya, jadi satu perkataan baru untuk Roy dan juga mungkin anda semua. Kita akan bawakan lagi perkataan-perkataan baru untuk kami bah ini pada minggu hadapan. Ya, sudah pastinya. Okey, seperti biasa kami mau bawakan anda lagi media sosial kami ni. Anda boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, TikTok dan juga RTM Klik seperti tertera di kaca televisyen anda untuk mengikuti perkembangan kami. Ya, dan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami sehinggalah ke penghujung rancangan dan juga tahniah kita ucapkan kepada semua pemenang-pemenang dari Sugandoi Artika Randawita Bantang dan juga Unduk Ngada Peringkat Negeri Sabah 2026. Kita doakan supaya dapat menggalas tugasan ataupun tanggungjawab ini dengan baik sekali untuk tempoh 1 tahun pula. 1 tahun lagi kan. Jadi apapun, sekali lagi daripada Rafiq, tahniah untuk semua. Jadi kita akan persilakan Crystal Ann untuk nyanyian lagu kejuaraannya itu. Dengan itu saya Roy Rafiq dan saya Jovina Jim. Kami tinggalkan anda dengan persembahan Kristen L. Stephen dengan lagunya Pitong Kizadan. Santara kopi tong kiza kito ada potu ino no mau matonu pitong kiza dan ka hendak ditongo duvo kada bahasa otiso Pitong kiza dan iso ganito ginavo no ikotli no kapaga no mo domatho sundong dati do kivado kasagaan sansaganda
kotoy mo diti. Kung ko binukanu di tayo ingkan nga nakabatos tumitong kisat dito no pa no kuzo tutuzuku dia oh no but no gitu ay kau pusat paginabanku au kokoy mo daitigin namanku mandat ko'y tutunggi sondo baino sabab nondo inubusku dia pain kozo di mono'y madete pain ako di kotoy mo diti. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada